Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran baginya bertakwa, iaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedang mereka tidak melihatnya dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Dan Al-Quran ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Ayat ini bercerita tentang Nabi Musa dan Harun. Surah Al-Anbiya penuh dengan cerita-cerita mengenai para nabi. Nama pun surah Al-Anbiya, surah nabi-nabi. Okay. Ada dekat 10 nabi yang disebut dalam surah ini. Cerita satu persatu. Antaranya cerita tentang Musa dan Harun. Walaqad atayna Musa wa Harun al-furqan. Sesungguhnya kami telah berikan, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah berikan Musa alaihissalam bersama dengan Harun al-furqan, kitab yang dapat membezakan antara hak dan batil. Al-furqan, iaitu membezakan hak dan batil. Antara nama Qurannya Al-Furqan juga. Quran antara namanya Al-Furqan, membezakan hak dan batil. Quran bukan sahaja mencerita tentang kebenaran, tetapi bercerita mengenai kebatilan agar kita dapat sama-sama jauh daripada kebatilan. Al-Furqan, pembeza antara hak dan batil. Jadi berikan Al-Furqan kepada Musa dan Harun adalah Al-Taurah. Diberikan kepada Musa dan Harun Al-Taurah. Sebenarnya diberikan kepada Musa. Harun adalah pembantu kepada Nabi Musa AS, saudaranya, sepupunya. Sebagaimana pintaan Nabi Musa AS supaya dakwah Musa AS, dakwah dia tu dibantu oleh seseorang. Wa Harun akhi, Harun akhi, saudaraku, sepupuku daripada Harun, supaya bolehlah diberikan dia rasul, dilantik sebagai rasul atas pintaan Musa AS. Musa dan Harun, dua-dua ni sifatnya lain-lain. Musa ni bekeng, keras, tegas orangnya. Harun ni lembut sikit. Kita dah cerita sebelum ni tentang apakah sifat-sifat perangai Musa ni dan Harun. Diberinya Al-Furqan wa diya'an wa dhikran lil muttaqin. 3 sifat kepada Taurah itu, iaitu Furqan, pembeza hak dan batil, yang memberi beza antara hak dan batil. Wa diya', diya' ini adalah cahaya. Dalam perkataan masuknya mempunyai cahaya. Mempunyai cahaya. Quran juga merupakan cahaya. Nur, cahaya. Cahaya bukannya nampak tu ada keluar cahaya, tengok-tengok Quran tu bercahaya. Tak, tetapi memberi penjelasan, penerangan yang menampakkan jalan-jalan gelap tu jadi cerah, supaya kita ni semuanya terpimpin. Wa dzikran lil muttaqin. Ketiganya disebut sifatnya dzikran lil muttaqin, dan bagi peringatan bagi orang yang bertakwa. Jadi apabila ditanya Taurat itu isinya apa? Ni 3 ni disebut. Taurat cerita tentang beza antara hak dan batil. Petunjuk, zikran lil muttaqin, supaya memberi peringatan bagi orang-orang yang muttaqin. Dan yang keempat, allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun, iaitu orang muttaqwa ni allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang takutkan Allah secara ghaib. Takutkan Allah secara ghaib. Kita kalau takut secara zahirnya, kalau ada kiranya apa benda,
Kiranya adanya singa depan kita, itu jelas-jelas kita lari. Tak nampak kan? Nampak kita lari. Nampak hantu depan mata, lari. Kalau tak nampak hantu, tak lari. Betul tak? Tak ada. Bunyi-bunyi pun coronavirus tak nampak, kita pun lari. Pakai juga kan? Pakai juga apa? Mask penutup. Tetapi golongan-golongan al-muttaqin ini, orang-orang yang bertakwa, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka ini takutkan Allah dalam keadaan ghaib. Takutkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang takut kepada Allah ni, alladzina yakhshawna rabbahum lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut ni, yang sentiasa takut kepada Allah ni, dosa-dosa dia mudah diampunkan Allah SWT. Maghfiratun, baginya maghfirah, wa ajrun kabir, dan sentiasa dipenuhi dengan apa? Dengan pahala. Orang takut, perasaan takut kepada Allah ni ada pahala. Tak buat apa pun, takut ni benda tak nampak, betul tak? Itu orang bertakwa. Orang bertakwa, beza orang bertakwa apa tidak. Kita biasanya, bila kita nak sebut tentang bertakwa ni, saya tengok dalam jabatan-jabatan kerajaan, dia ada tonggak-tonggak tentang nilai, betul tak? Tonggak 13 lah apa. Kalau zaman Tun Mahathir dulu, apa panggilnya, cekap apa? Bersih cekap amanah. Bersih cekap amanah. Tonggak utama. Tapi tonggak Quran dia tak sebut tu, dia sebut takwa. Apa beza takwa, bersih, cekap amanah? Beza. Apa pula sekarang ni apabila naiknya pada menteri, kita dah cerita pasal politik, bukan politik ni, ini pentadbiran. Kita nak tahu apa benda itu takwa, berbeza dengan cekap, bersih, amanah. Dan yang apabila di Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi naik sebagai Perdana Menteri, dia angkatnya integriti. Dia jadi benda besar dah dalam pejabat kerajaan tentang integriti. Dan adanya di tubuhnya IIM, Institute Integrity Malaysia. Masa tu dia angkatnya SPRM apa semuanya sekali, menunjukkan bahawa integriti itu penting. Padahal Quran mengangkat takwa tu penting. Apa takwa tu? Takwa tu benda. Kalaulah kiranya puasa, kita setiap kali Ramadan kita sebut apa tau? Ceramah tiap bulan puasa memang sama. Pusing-pusing gitu juga. Apa benda yang dia target objektif daripada puasa ni? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu. Moga-moga, ini objektifnya, moga-moga kamu ni bertakwa. Sifat takwa ni macam mana nak bina? Sifat takwa ni tonggak ada dua. Kita sebut tonggak lah. Kalau kerajaan sebut 13 tonggak, tonggaknya dua. Satu, dia cepat untuk menyahut seruan Allah, arahan Allah. Ni dak tunggu dulu, tak buat pun. Nantilah. Arahan Allah tu cepat. Orang bertakwa itu sifat. Itu pertama. Yang kedua ni yang paling penting sekali. Nak buat dosa, fikir dosa pahala tu, fikir apa? Allah Subhanahu Wa Taala murka, takut sangat. Orang nak bagi tips. Ustaz senyaplah ni. Saya tersalah sikit ni, senyap, jangan bagi tahu kat orang. Saya bagi duit kat ustaz. Kalau ustaz tak bagi tahu. Maknanya dia bagi tips, bukan bagi tips tu, bagi rasuah ringan-ringan. Kalau orang yang betul-betul takut kepada Allah, dia tak ambil tu. Ambil tu macam ambil bara api. Duk terfikir macam mana ni. Saya ingat saya masa budak-budak kecil, masa tu tingkatan 1. Adanya kiranya masalah pencuri di asrama. Jadi dia nak tahulah macam mana orang ni, tanggapan orang budak-budak baru. Lebih kali budak-budak tingkatan 1. Saya tingkatan 1 kat Selamat. Yang sini tu letak RM5 dekat atas meja.
Lepas tu dia pun ngintai-ngintai, ambil tak. RM5 masa tu besar lah, sama sekarang RM5 kecil. RM5. Letak RM5, kita tengok. Dia macam dia lambai-lambai suruh ambil. Ambil lah. Saya pun ambil tindakan apa? Saya ambil buku, tengkup terus letak dekat duit tu. Supaya apa? Tamatkan, ada panggil-panggil suruh ambil tu. Tamatkan. Sebab apa? Dalam hati kita ni, gerun kena panggil gitu tu. Ambil lah. Gerun, takut. Ada orang, inilah peluangnya, bestnya dapat duit gitu je. Dia panggil apa? Duit terpijak. Jumpa duit dekat masjid. Duit kamu ke? Kata duit terpijak ni. Tak, bagi tanyalah semua orang tu. Tanya, duit siapa ni? Kamu kena isytiharkan duit orang yang kamu jumpa. Lepas setahun baru boleh bagi. Boleh kamu ambil. Tak ada orang yang kiranya nak ambil duit tu. Boleh. Jam tangan ke jumpa. Tak, jangan ambil terus. Bagi tahu dekat orangnya supaya isytihar. Bagi tahu imam, isytiharkan dulu. Ni tak. Bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang ni saya nak sebut. Al-muttaqin. Sifat orang taqin yang dasar sekali. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati mushfiqun. Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut besarnya dosa yang nak buat ni, nak nanggung. Lebih-lebih dosa-dosa yang kaitan dengan harta rakyat. Harta orang. Kalau kita buat dosa sendiri, duduk senyap-senyap tengok Astro tu, cerita lain lah tu. Sendiri. Dia ambil hak orang, menzalimi orang. Ingat, Allah akan ambil tindakan. Wahum minas saati mushfiqun, dan mereka ini terhadap hari kiamat, mereka ini semuanya takut. Mushfiqun, takut sangat, gerun sangat terhadap hari akhirat. Apa akan berlaku di sana? Itulah yang diajarkan dalam kitab Taurat yang diberikan daripada Musa dan Harun. Ada petunjuk padanya. Tetapi orang Yahudi yang kiranya mendakwa mereka mendapat Taurat tu, sampai ke lah ni tak takut tentang dosa pahala. Bagi mereka riba adalah halal. Itu orang Yahudi sekarang. Itu yang Yahudi sekarang. Riba tak halal, selama-lamanya tak akan halal. Adalah orang-orang kiranya tanya, ustaz, saya beli ni pakai loan ni macam mana ustaz? Ustaz nak kata halal ke haram? Dia kawan kita, nak cakap halal ke haram? Tak boleh dah. Ustaz pun kena takut Allah, jawab berdasarkan kepada ilmu. Begitulah jugalah kiranya syariat sebelum ni. Syariat kepada Musa dan Harun, syariat kepada Isa alaihissalam, semuanya memperingatkan tentang apa? Tentang takutkan Allah, bersifat takwa. Dan itulah sifat-sifat yang ditanam di dalam kitab-kitab sebelumnya. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnah. Dan Al-Quran ini adalah satu kitab peringatan yang mempunyai berkat yang telah kami turunkan. Diterjemahnya hadza dzikrun mubarakun anzalnah, menunjukkan kepada, kalau kira terjemahan ni berdasarkan kepada Al-Quran. Mengikut tafsir, kembali balik tentang wahadha zikrun. Peringatan ini termasuklah peringatan Taurat tu. Maknanya ada peringatan yang mubarakah, yang memberi berkat orang-orang yang kiranya mengikut kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup. Walaupun sedikit duit rasa berkat, rasa senang, rasa lenang. Afa antum lahu munkirun, maka mengapakah kamu mengingkarinya? Ini adalah soalan taubih, memberi peringatan orang yang tak ikut kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar, mereka itu tempatnya pasti Allah akan tempatkan dia tempatnya sehina-hinanya. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun.
qalu wajadna aba'ana laha 'abidin qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana 'ala dhalikum minasy syahidin. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patut-patut apakah ini yang kamu telah yang tekun beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapa-bapa kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami dengan sesungguh-sungguh ataupun kamu termasuk orang-orang yang bermain-main? Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan, Rabb langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Selepas daripada cerita Musa dan Harun, ayat ini bawa cerita tentang Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, cerita kedua maksudnya. Tadi cerita pertama, cerita kedua pula tentang Nabi Ibrahim. Ataina Ibrahim rusydahu min qabl, yang telah diberikan dalam keadaan rusydah, Rashid sidik yang panggil Rashid ni maksudnya orang dah sampai matang. Apabila Ibrahim tu dah sampai matang, budak, dalam kitab, dalam Quran ni sebut budak. Dia masa tu budak, ayahnya, dia ikut ayahnya. Ayah kan Ibrahim ni, dia juru ukir patung, dia menjual patung. Kayaknya kerjanya mengukir. Jadi yang Nabi Ibrahim tentang bukan kaumnya saja, dia menentang ayahnya. Bukan senang nak lawan ayah. Lawan ayah ni macam lawan dengan emosi. Kalau kita lawan orang yang tak kenal, sonok kita bantai macam-macam kita kata. Bapakmu ke? Kataan antaranya kasar lah kan. Nak kata orang luar yang tak kenal. Jiran kita nak kata pun terfikir, lepas ni nanti kan tak jumpa pula. Ni bapak sendiri, lepas ni macam mana? Nak jadi derhaka. Tapi oleh kerana memikirkan agama, kena sampaikan hujah-hujah semuanya sekali. Walaqad ataina Ibrahim rusydah, dan sesungguhnya kami telah datangkan Ibrahim ketika keadaan matangnya, dalam keadaan matang. Ini menunjukkan bahawa setiap pada nabi-nabi, dia akan bermula dakwahnya dalam keadaan dia dah matang, dah cukup, kiranya bersedia. Ni kita nak berdakwah, kita tak sedia pun. Kita tak buat planning. Kita tak buat plan tindakan. Kita kena buat plan tindakan. Rasa berkesan tak cara kita ni? Macam mana cara nak bagi berkesan? Ada teknik dia. Nabi Ibrahim ni dia susun dah. Dia dah nampak dah. Yang nak cerita Quran, nak cerita ni, dia susun cantik. Bagaimana dia nak lawan ayah dia dengan kaumnya sekali, dia buat perancangan yang teliti. Rusydah. Kiranya semua nabi-nabi dalam keadaan yang kiranya apabila dia jadi seorang rasul, dia dah sampai peringkat yang dah matang. Ingat tak kisah Nabi Isa AS? Nabi Isa apabila dilahirkan oleh maknya tanpa ayah, ingat tak? Dilahirkan tanpa ayah. Jadi masa mak dia bawa anaknya tu jumpa kaumnya, jumpa orang ramai. Ni anak siapa ni? Ayah tak ada ni anak siapa ni? Allah memerintahkan jangan jawab. Sebab apa? Baby tu akan jawab.
Baby tu jawab, okey, aku ni anak Maryam, okey, tak ada bapa semua, aku ni bakal rasul dan aku akan membawa wahyu dan mengajarkan kamu Taurat. Baby baru lahir, baby tu bayi, nanti orang tak faham, baby tu apa benda kan, bayi baru lahir. Pun begitu, yang bayi tu boleh bercakap dalam keadaan dia bayi tu, dia belum lagi jadi rasul. Faham tak ni? Oish, pandai ni, baby boleh jawab. Baby tu tak jadi, tak matang lagi. Mulanya dakwah tu selepas umur 20-an. Nabi Isa ni dakwah dalam umur 20-an. Dan dia berdakwah tak lama, orang pun nak bunuh dia. Lepas tu dia angkatkan dalam keadaan muda, tak sempat kahwin lagi. Itu Nabi Isa AS. Jadi nak bagi tahu itu Nabi Isa. Nabi Ibrahim pun ni dalam keadaan dia budak, dia tak kahwin lagi ni. Tapi telah diberi rusydah, telah diberi petunjuk, akal dia dah cukup, dilantik sebagai seorang Nabi, dan dia pun mulalah nak kiranya menyampaikan dakwah. Min qablu ni sebelumnya adalah sebelum Musa dan Harun. Maksudnya Ibrahim tu sebelum tu lagi. Jadi ada orang kata, orang tu orang Yahudi lah, dia kata Nabi Ibrahim tu orang Yahudi, berketurunan Yahudi. Yahudi bendanya tak wujud lagi Yahudi masa tu. Agama Yahudi yang dibawa oleh agama Islam. Agama Islam yang dibawa, yang diikuti oleh orang Yahudi itu, yang dibawa, maknanya yang diikuti berdasarkan Taurat itu, yang dibawa oleh Nabi Musa AS tu, masa tu Nabi Ibrahim dah lama dah. Katanya dah 1000 tahun sebelum tu lagi. Ibrahim AS, anaknya siapa? Anak dia Ishak dan anaknya Ismail. Ismail dekat negara Arab, anaknya Ishak duduk kat Palestin. Pada anak pada Ishak tu, anak dia Yaqub, Nabi Yaqub. Oh, keturunan dia ni semua nabi-nabi, rasul-rasul terkenal. Anak kepada Ishak, Yaqub. Yaqub tu terpaksa pergi ke Mesir sebab anak dia di Mesir menjadi menteri. Namanya apa? Yusuf. Yaqub ni dikurniakan 12 anak. Daripada 12 anak inilah keturunan Yahudi. Daripada anak yang bongsu tu, daripada anak pinak dia, barulah timbul dia Musa AS. Oh, lama je ceritanya Musa. Masa zaman Yusuf AS, kiranya orang Yahudi ni bersama kerajaan. Tapi apabila Musa AS dibangkitkan, orang Yahudi ni dibenci oleh kerajaan. Maknanya apa? Kerajaan yang kiranya yang disokong oleh Yahudi masa tu telah jatuh. Bukan hilang majoriti, bukan hilang majoriti. Telah dirampasan kuasa oleh masyarakat Mesir. Itu kalau cerita. Zaman panjang Ibrahim itu bukan Yahudi. Itu dah sebut min qabl, sebelum tu lagi. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Dan sesungguhnya kami tahu tentang dia tu, alimin, kami sebenarnya tahu tentang mereka. Dan Allah bercerita tentang mereka. Iz qala li abihi, dan apabila Ibrahim berkata untuk li abihi wa qaumihi, Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, ma hadhihi tamasil, apa benda berhala-berhala ni? Ceritanya bagaimana bermulanya Nabi Ibrahim AS mempersoalkan tentang patung-patung yang dijadikan Tuhan. Yang mereka kiranya kaum-kaum daripada mereka itu kaum-kaum Namrud. Tak disebut di sini Namrud. Okey.
Ibrahim berasal daripada Iraq. Kat situ adanya kerajaan Mesopotamia, kan? Babylon bukan Babylon. Kat situ terkenal dengan sungai Tigris dan Euphrates. Siapa nak pergi Iraq pun tak aman sekarang ni. Lebih-lebih zaman Covid sekarang ni kan. Nak pergi pun payah. Saya cerita je lah kan. Iraq kat mana sudah buka kiranya peta sendiri kan. Kat Iraq. Okay? Kat Iraq. Ni cerita di Iraq. Jadi dia persoalkan tentang patung-patung. Ma hadhihi tamasil. Apa patung-patung ni? Allati antum laha akifun. Yang kamu semuanya sekali pakat-pakat apa? Tekun sangat menghadap. Duduk berteleku depan dia, duduk bersujud depan. Apa benda ni? Patung-patung ni. Qalu, mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin. Kami ikut je. Datuk-datuk kami dulu sembah, kami pun sembah juga. Ini bermakna apa? Golongan-golongan kiranya kufur, golongan kafir ni hanya ikut je. Dia tak ada rasional apa-apa, ikut je. Ada PhD pun masih lagi sembah patung. Sepatutnya kalau ada PhD pandailah dia kan. Tapi tak. Sembah juga. Apa rasionalnya? Tak ada rasional. Hanya ikut daripada kiranya dia kata, yelah, ajaran mereka, ajaran. Mempersoalkan mana boleh persoal. Tok Guru tak boleh dipersoal. Lebih-lebih sami-sami semua tak boleh nak persoal. Mengapa saya bercerita demikian? Saya nak bagi tahu agama Islam ni berdiri atas kiranya wahyu dan rasional secara bersekali. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sebelumnya sekali dan sampai sekarang, tetap ada ulama-ulama yang berdebat bersemuka dengan orang-orang kufar dengan menggunakan hujah-hujah sama ada Quran dan Sunnah ataupun dengan akal. Dulu sampai sekarang tak akan terhentinya. Sebab apa? Agama Islam ni tertegak atas hujah. Oleh kerana itulah Nabi Ibrahim AS mempersoalkan. Apabila mempersoalkan, kita kalau dalam kelas, guru tengah soal depan, anak murid jawab, anak murid akan terkebil-kebil, benda betul tak? Atas dasar apa guru bersoal tentang anak murid? Supaya akal itu diaktifkan. Gunalah otak baik-baik, fikir balik semula. Itu tujuan Ibrahim. Bermula tentang pertikaian, mempertikaikan berhala-hala atas dasar mengajar, berfikir secara rasional. Otak tu tanya sikit, ma hadhihi tamasil. Apa benda berhala-berhala ni yang kamu semuanya sekali duduk kali menghadap siang malam? Antum laha akifun. Qalu wajadna aba'ana. Mereka kata kami dapat kiranya bapa-bapa nenek moyang kami ikutlah buat gitu-gitulah. Aba'ana laha abidin. Ibrahim kata qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kamu tak sedar ke kamu ni semuanya sekali dalam keadaan sesat? Sesat sebab apa sesat? Kamu ikut je tak tahu benda pun. Tak ada hujah, tak ada hujah. Hujah tak boleh jawab. Bila orang tu berhujah, kamu pun herdik dia, jauhkan dia, petikaikan dia. Pernah zaman Khalifah Ma'mun. Saya cerita tentang Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ni kiranya khalifah yang kedua dinasti Abbasiyah. Lama cerita ni. Apabila golongan-golongan Az-Zahirin, golongan-golongan etis, panggil zaman tu Zahirin, zaman ni geng Zahirin. Tengok Zahir je, tak tengok batin-batin, Zahir je. Mereka berdebat, buka wacana, berdebat dalam kerajaan Islam zaman Abbasiyah, sebelum-sebelumnya sama Muawiyah pun sekali, perdebatan terbuka. Dengan orang bukan Islam, perdebatan terbuka. Kita nak suruh debat Zakir Naik pun kelang kabut. Boleh tak boleh guna kita ni dok bahas begitu ya. Zaman dulu terbuka.
Padahal yang menyerang etis. Dia tanya, Tuhan kat mana? Tuhan di mana-mana. Tak logik dia kata. Nak jawab benda. Hampir seluruh ulama-ulama kalah masa itu. Tapi Khalifah Ma'mun, dia dok fikir, kalaulah benar agama dibenar mana Islam, Allah akan bantu. Akan ada orang dapat menjawab persoalan-persoalan zahiri. Masa itu timbullah kiranya orang yang terkenal, Abu Hanifah An-Nu'man, imam mazhab Hanafi. Abu Hanifah An-Nu'man berdebat masa itu dia budak-budak. Jadi begitulah jugalah Nabi Ibrahim mempersoalkan, mengatakan bahawa kamu semua ni fi dhalalim mubin. Semua sesat belaka. Buka sikit minda. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Katanya Ibrahim, bahkan sebenarnya Tuhan kamu ada Tuhan yang sepatutnya yang menciptakan langit dan bumi. Allazi fatarahunna, yang meletakkan sifat-sifat langit dan bumi itu. Apa sifat-sifat langit bumi? Kalau bumi ini 24 jam tu sehari, betul tak? Ada siang dan malam, itu fitrahnya. Takkan berubah. Dalam setahun ada 365 hari, tak berubah, betul tak? Ada fitrahnya kiranya langit dan bumi ini. Berpusing dia tu atas dasar qada-qada yang Allah tetapkan. Yang semua buat ni adalah Tuhan yang tahu tentang hukum hakam matematik ni. Kiraan-kiraan dia, semuanya ada kiraan. Orang kata apa? Engineer terbaik Allah Subhanahu Wa Taala lah. Semuanya sekali ada kiraan, ada caranya Allah cipta, bukan cipta kosong saja. Walaupun Allah nak buat tu kun fayakun, jadi maka jadilah, tetapi Allah lakukan semuanya atas dasar tersusun dengan sistem-sistemnya. Atas dasar apa? Supaya kita dapat tahu dengan apanya alam mawujud ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bijaksananya Allah mencetuskan idea dalam kepala otak kita ni, kepada otak umat-umat Islam, bahawa kita semua sedar adanya Allah yang maha perkasa, maha wujud semuanya sekali. Wajibul wujud. Itu tujuannya. Allazi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasy syahidin. Dan kata Ibrahim, dan akulah orang yang menaik saksi terhadap perkara itu, iaitu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Tuhan sekalian alam. Itu katanya Ibrahim. Bukan sekadar tu, mula-mula berhujah secara logik. Kemudian dia kembali pula dari sudut tindakan. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin fa'ajalahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yawja'un. Qalu ma fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi 'ala 'ayunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Maksudnya, demi Allah, kata Ibrahim, demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Maka Ibrahim membuat berhala-hala itu hancur terpotong-potong, kecuali yang besar, iaitu yang induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia itu termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala yang namanya Ibrahim. Mereka berkata,
kalau demikian, bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyalah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Sudut tindakan. Ini kata sudut tindakan. Watallahi, demi Allah. Demi Allah, katanya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim Khalilullah. Gelarannya adalah Khalilullah, kesayangan Allah. Ranking kedua, kedudukan Nabi Ibrahim ni ranking kedua selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang terbaik, kiranya makhluk yang paling disayangi Allah, berkedudukan tinggi di sisi Allah, yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Ibrahim. Yang ketiga Musa. Yang keempat Isa. Yang kelima Nabi Nuh. Lepas tu siapa? Jibril. Bawa kira 5 malaikat. Ini kita tengah cerita makhluk antara makhluk yang terbaik. Nabi Ibrahim alaihissalam. Watallahi, demi Allah, lakidanna, ku pasti akan, asnabakum ba'da an tuwallu mudbirin, aku akan berhujah mengenai berhala-hala mereka selepas mereka itu semua pulang. Dia orang dengar aje berdebat-debat, hujah-hujah dia orang. Masuk tengah kiri, macam masuk tengah kanan, keluar tengah kiri. Tak ikut pun. Tapi paling asas sekali kita kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Kemudian barulah atur rancangan-rancangan. Ini antaranya rancangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas mereka semuanya balik, tengoklah apa aku akan buat. Apa yang dia akan buat? Ada satu perayaan. Okey, sebagaimana disebut As-Sudah. Berkata As-Sudi, ketika waktu perayaan itu hampir tiba, ayahanda Ibrahim berkata, hai anakku, seandainya engkau keluar bersama kami menuju perayaan itu, nescaya kamu mengagumi agama-agama kami. Bapa dia ajak pergi buat sambutan, tak tahulah nama sambutan, tak disebut di sini. Taipusam ke apa, tak tahulah kan. Tak tahu. Ada perayaan. Jikalau kiranya kamu Ibrahim ikut bapa pergi perayaan, okey, kamu akan rasa kagum dengan Tuhan-Tuhan kamu tu. Lalu ia keluar bersama mereka. Nabi Ibrahim keluar. Ketika dia telah berada di pertengahan jalan, dia jatuhkan diri. Dia jatuhkan diri dia ke tanah dan berkata, aku sakit. Ini antaranya kiranya Nabi Ibrahim ni berbohong. Okey, ada tiga perkara yang Nabi Ibrahim bohong menyebabkan dia tu malu depan Allah Subhanahu taala. Tak dosa pun. Okey, berbohong atas dasar nak berhujah, nak menegakkan agama Allah. Tapi berbohong sebenarnya di sisi Allah beratlah kiranya, tak boleh sepatutnya. Tapi walaupun begitu tak dosa. Cuma dia katanya orang soleh tak boleh buat begitu. Okey, dia panggil apa? Dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabun. Bagi orang-orang biasa dianggapkan ianya adalah baik, baiknya berbohong masa tu. Tetapi golongan-golongan yang dekat dengan Allah tak seharusnya lakukan. Hasanatul abrar, kaedahnya hasanatul abrar sayyiatul muqarrabun. Jadi Ibrahim kata, aku ni sakit, ini saqim, aku sakit. Jadi dia kata aku akan, tetapi mereka tetap berlalu. Masa nak pergi perayaan, orang lain semua berlalu je. Kiranya tinggal Ibrahim duduk belakang tu. Duduk belakang, ditinggalkan pada hari dalam keadaan yang kejang. Dia buat kejang badan dia. Mereka berkata, biarkan je lah.
Dan ia terus berkata, aku sakit, tak ada seorang pun buat layan, semua pergi ke sana. Mereka telah melewatinya dan kiranya tinggalkan hanya orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Tinggal orang yang lemah, kiranya orang tua-tua duduk belakang, baru yang belakang-belakang tu tahulah Nabi Ibrahim ni tipu, tak sakit pun. Apa dia buat? Dia patah balik. Dia pergi dekat kuil-kuil. Dia jumpa kuil-kuil, dia jumpa kiranya berhala-berhala tu, dan dia pecahkan berhala-berhala tersebut. Dia pecahkan berhala. Tinggal satu je berhala yang kiranya tak dipecahkan. Sebagaimana Quran sebut, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Maka Ibrahim tu jadilah kiranya berhala-berhala tu terpotong-potong kecil-kecil, hancur lebur, habis dia kiranya dihancurkan. Illa kabiran lahum, melainkan yang paling besar sekali. La'allahum ilaihi yarji'un. Moga-moga nanti orang akan tanya kepada aku, kenapalah benda ni boleh pecah? Kenapa benda ni boleh pecah? Biar orang tu fikir, kenapa boleh pecah semua ni? Qalu, mereka bertanya apabila balik, dia dah habis bila perayaan, tengok tiba-tiba hancur lebur. Qalu man fa'ala hadha? Mereka berkata, siapa yang lakukan hadza bi alihatina? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Mereka bertanya, siapalah kiranya yang buat begini rupa Tuhan-Tuhan kami ni semuanya hancur lebur? Innahu laminaz zalimin. Sesungguhnya dia tu orang yang zalim. Zalim sangat. Harta-harta, ingat ke harta mak bapak dia ke aku buat ni? Ini semuanya harta kiranya berhala-berhala ni kebanyakannya dibuat oleh bapa Ibrahim. Bapaknya sebagai pengukir. Disebut dalam ayat ni qalu, secara umum mereka berkata. Padahal yang berkata ni ketua mereka juga, nama dia Namrud. Nama dia Namrud. Z ada belakang Namrud. Namrud D tu ada Namrud kan. Namrud tu moyang dia. Dia Namrud. Okey. Innahu laminaz zalimin, sesungguhnya orang yang zalim. Zalimnya pecahkan berhala. Benda ni pernah jadi kes. Nak cerita kes. Sempat lagi masa kan. Bagi tahu saya kita ni kadang-kadang terpotong-potong ceritanya sebabnya masa dah habis. Saya cerita kes. Kes banyak mana berlaku di Afghanistan. Ketika mana golongan Taliban, ingat lagi tak Taliban, dia naik kayaknya jadi ketua negara. Saya ingat nama dia Khalifah apa, dia letak nama dia tu Omar Bashir. Dia tak tahu Omar apa tu Omar kan. Dia panggil Omar. Jadi antaranya tindakan dia buatnya, dia pecahkan berhala paling besar sekali dekat Afghanistan. Dan berhala tu sebenarnya merupakan peninggalan yang penting lah untuk muzium negara. Macam tu lah muzium, besar sangat. Jadi orang petikaikan, ini kau orang Islam, pecahkan berhala-berhala. Persoalannya, salah ke pecahkan berhala ni? Persoalannya, salahkah? Kalau kita kembali balik pada ayat ni, Nabi Ibrahim pecahkan berhala, tak salah kiranya. Tapi masalahnya masyarakat rasa berat untuk meninggalkan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila membuka kota Mekah. Membuka kota Mekah, masuk ke Kaabah tu, pecahkan, diarahkan pecah semua tu, buang sekali berhala-berhala yang ada dalam Kaabah. Kaabah tahu Kaabah kan? Kaabah tu sekarang ni kosong lah, tak ada apa dalam tu pun, kosong. Sebelum daripada Nabi Muhammad SAW masuk tu, dalam tu berhala banyak kat situ, dia orang sembah kat situ. Okey. Kalau kita biasanya sampai dekat Mekah tu, kita sembahyang kat mana? Kita sembahyang kat mana? Kat kawasan tu lah kan. Tapi dalam tu tak pernah kan. Biasanya antara yang sunat kita sembahyang adalah maqam Ibrahim. Ada maqam Ibrahim kat situ. Maqam apa maqam? Kubur. Kubur Nabi Ibrahim kat situ kan. Maqam Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim kat situ. Pernah? Orang dah pergi haji ni, sembahyang kat situ sunat. Okey. Saya nak soal. Ada sesiapa tak pernah sembahyang dalam Kaabah?
Oh, ni soalan ni. Pernah tak? Tak pernah. Sebab apa? Nak buka kunci tu ada orang pegang kunci tu. Dia akan bukanya apabila sebelum haji, dia nak bersihkan kain-kain Kaabah tu. Okay, kain Kaabah. Persoalannya kalau nak sembahyang kat situ, nak ngadap mana? Kiblat kat mana? Kiblat kat mana? Kiblat situ. Kalau depan Kaabah kita tahu kan, dalam Kaabah kita nak letak mana? Ke mana-mana, mana-mana boleh. Kalau lah diberi kesempatan nak sembahyang kat situ, mana-mana ngadap pun tak apa. Kat situ tak ada berhala, tempatnya kosong. Jadi kalau kiranya Nabi Ibrahim AS memecahkan berhala, bolehlah di sisi agama kalau kira. Cuma je kena pastikan bahawa apa? Bahawa tak ada masalah lah dengan masyarakat. Macam berlaku kat Afghanistan apa semua. Heboh. Tapi dari segi hukum boleh. Cuma dalam Quran disebut golongan-golongan Namrud kata siapa yang pecahkan berhala ni dia orang yang zalim. Aku terasa ni. Dia kata zalim sangat ni. Siapa ni? Qalu sami'na. Ada jawab pula qalu sami'na. Kami dengar. Dengar dari mana? Orang yang duduk belakang tu lah. Dia tengok. Innahu sami'na fatan. Kami dengar seorang pemuda. Diceritanya bahawa Nabi Ibrahim ni berhujah masa keadaan ada muda kan tua. Muda. Fatan. Tak kahwin lagi pun dia ni. Dia kahwin dengan anak puteri daripada kawasan Harran. Dia akan keluar. Dia selepas daripada peristiwa ni dihalau keluar daripada Iraq. Dia pergi ke Palestin. Dia kahwin kat sana. Dengan isterinya bernama apa? Sarah. Siti Sarah panggil kan. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar dia adalah pemuda yang disebut namanya adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Mereka kata, siapa yang kata ni mestilah pemuka-pemuka mereka, iaitu Namrud sendiri. Qalu fa'tu bihi, datang bawa kepadaku. Ala ayunin nas, depan semua orang, kita tengok apa dia akan jawab. Kita nak soal dia ni. La'allahum yashhadun, supaya semua dia jadi saksi bahawa budak ni memang tak patut lagi lakukan benda tak patut. Dia pecahkan semua sekali patung-patung kiranya berhala-berhala di negeri kami ya, Namrud tu. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, adakah kamu melakukan begini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Qala, jawabnya Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim menipu kali kedua. Tadi dia kata dia sakit kan, ini menipu kedua. Qala bal fa'alahu kabiruhum. Bahkan yang pecahkan tu bukanlah aku, tapi yang pecah tu adalah patung yang paling besar tu. Sebab dia seekor. Nak kata seekor ke seorang tak tahu. Dia sebuah. Kalau binatang kita kata seekor, kalau orang kita kata seorang. Tapi berhala ni nak kata apa? Sepatung. Kan? Patung yang paling besar sekali yang kiranya Nabi Ibrahim tak pecahkan tu. Itulah kiranya yang kiranya pecahkan. Sebab Nabi Ibrahim dah siap-siap dah. Kapak yang dipecahkan tu, kapak tu dia letak ngam-ngam kat tangan patung tu. Elok-elok je letak. Macam dia je buat. Kita ni kalau logiknya orang yang pegang senjata tu lah yang membunuh, betul tak? Dia kata tu, tanya yang tu. Tanya tu. Fas'aluhum, tanyalah mereka in kanu yantikun. Adakah mereka itu boleh berkata-kata? Tanya pula berhala-berhala yang pecah-pecah tu. Kalau dia boleh jawab lagi, kalau dia Tuhan yang boleh jawab, badan dia pecah-pecah tu. Ni siapa buat ni? Ngakulah. Aku dah kena, siapa buat? Tapi tak buat. Itu bukan Tuhan macam tu. Dah hancur pula. Hancur luluh. Itu bukan Tuhan. Yang disembahkan itu bukan. Fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyalah jikalau benarlah mereka itu berhala-berhala itu boleh berkata. Itu tipu. Maknanya pertama, tipunya Nabi Ibrahim AS mengenai dia sakit.
Yang kedua tentang dia apa, tentang dia kata dia tuduhnya patung yang besar tu yang buat, dan ada dia tipu yang tiga tu yang tipu dia, yang menyebabkan apabila nanti di akhirat, di pada mahsyar nanti, orang akan cari siapa yang boleh berdoa agar kami selamat pada mahsyar ni. Ada yang jumpa kepada Ibrahim, dia kata jangan jumpa aku. Aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab aku pernah tipu Allah 3 perkara. Tadi ini sakit, aku sakit. Lepas tu dia tuduh. Dan yang ketiga, bila dia nak masuk kiranya negeri Mesir dengan isteri dia, jadi dia takut kiranya dia apa-apakan sebab isteri dia cantik. Dia kata gini-inilah, kita pergi masuk Mesir ni, kita tipu. Nama tak tipu. Kau ni kiranya saudara aku lah, bukannya isteri. Jadi selamatlah. Jadi Nabi Ibrahim selamat, tapi isterinya tu Raja Mesir minat pula. Bila nak terkamnya bininya, tangan Raja Mesir macam apa, dia peluk tubuh sini, tak boleh buka. Lepas tu dia suruhlah Sarah supaya doa supaya tangan aku ni dapat lepas. Dia doakan, dia lepas, dapat lepas, dia nak terkam lagi, terkam terus peluk diri tangan ni. Kali kedua, kali ketiga pun begitu. Akhir kali ginilah, dia kata kat Ibrahim, kau ni bawa bukan manusia ni, kau bawa setan ni. Okay? Takut aku ni. Aku pun bagilah kamu namanya Siti Hajar. Hajar pula. Okay? Hajar. Hajar kiranya yang anaknya daripada Hajar tu, anaknya Ismail alaihissalam. Okay? Orang Mesir. Ibu kepada Ismail alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam adalah Siti Hajar. Okay? Siti Hajar, Nabi Ismail.